أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-336 insya-Allah daripada Mushaf. Jadi seperti biasa kita minta untuk memberi feedback suara dan juga gambar, sama ada clear ataupun tak clear. Yang pertama. Yang keduanya, kita minta kepada semua, sama ada yang berada di line live pada masa ni ataupun juga yang bersama-sama dengan kita mengikuti sesi selepas daripada ni, mungkin dalam rakaman dan sebagainya, untuk bersama-sama ketika, kalau sesuai, ketika kita bersama-sama dalam sesi ini untuk membuka Mushaf bersama-sama untuk kita melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang terdapat di dalam muka surat ini, insya-Allah muka surat 336 ataupun dalam surah Al-Hajj, insya-Allah Al-Hajj, ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-38 pada kali ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah ayat yang ke-31 yang baru saja saya bacakan tadi, ayat yang ke-31. Jadi ayat ini, ayat yang kita akan baca pada muka surat 336 pada kali ini adalah sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ni, iaitu Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat mereka adalah Allah Ta'ala sebutkan banyak perkara, dan di antara perkara yang Allah Ta'ala minta kepada orang yang beriman ni, wajtanibu qaulaz zur, iaitu hendaklah kamu semua jauhi. Ini muka surat sebelum daripada ni, muka surat 335. Allah Ta'ala kata wajtanibu qaulaz zur, hendaklah kamu semua tinggalkan kata-kata yang kotor, yang rijsa minal authan, iaitu berhala-berhala, hendaklah kamu tinggalkan. Sekarang ni Allah Ta'ala kata kamu hendaklah, Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala nak daripada kita ni hunafa. Hunafa artinya ialah hanif. Hanif ni ialah perkataan, artinya ialah iaitu meninggalkan perkara-perkara yang tak betul tapi berpegang kepada betul. Maknanya tidak cenderung kepada benda-benda yang tak betul. Itu hanif. Hanif maknanya ialah yang masih solid, yang masih berpegang, yang masih setia dengan kebenaran. Jadi itu, jadi maksud di sini kalau ikut ni lah, dia maksudkan itulah, kita dalam terjemahan dia kata ikhlas lah. Ikhlas kan, hunafa ni makna ikhlas lillahi ghaira musyrikin bih, dan tidak mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu pun. Mana tidak mensyirikkan Allah, iaitu ikhlas hanya semata-mata hunafa muslimin adilin, iaitu berpaling, tinggalkan semua agama-agama yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, lain daripada Islam. Itu hunafa lillah ghaira musyrikin bih. Kemudian Allah Ta'ala beri amaran, wa man yusyrik billah, siapa yang yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faka'annama, Allah Ta'ala buat perumpamaan sekarang ni, perumpamaan tentang syirik. Syirik ni bagaimana? Syirik ni sebenarnya syirik yang satu benda teruk, tetapi bagi orang Quraisy pada masa tu, bagi mereka ni macam tak ada apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Taala nak gambarkan sebenarnya syirik. Bagi kita jugalah, kita pada hari ini, syirik ni upama dia macam ni. Allah Taala kata faka'annama, yang syirik, orang yang syirik ni, faka'annama kharra minas sama'. Kharra ni maknanya ialah jatuh, satu benda yang jatuh daripada as-sama', langit. Jadi ulama kata tak mesti langit, tapi daripada atas, maknanya satu benda yang jatuh daripada atas. So kita bayangkan satu benda yang jatuh daripada atas, benda orang yang jatuh daripada atas, fatakhtafuhu at-tayru, lalu disambar oleh burung. Burung ni bukan burung-burung biasalah, maknanya burung pemakan, burung helang, burung raja wali, burung yang makan daging ni. Jadi dia jatuh pun disambar pula oleh burung tu. Kemudian ataupun Allah Ta'ala buat perumpamaan ni, au tahwi bihir rih, ataupun dia itu dijatuhkan. Tahwi, hawa ni maknanya dia jatuh, maknanya tahwi bihir rih, oleh angin,
fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Tempat yang jauh tak tahu dah ke mana dah. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada syirik. Syirik ni pada masa tu ataupun bagi setengah-setengah orang sekarang, syirik macam tak ada masalah kan. Dia rasa macam, jadi Allah Ta'ala nak gambarkan syirik ni satu benda yang buruk macam mana? Nombor satunya lah, satu benda yang turun daripada langit lalu disambut oleh burung. Maknanya di mana lagi? Di mana lagi? Mestilah dirobek-robek oleh burung tu kan. Burung ni pun makan daging. Ni bukan burung pipik ni bukan burung biasa tu kan, bukan. Ni burung yang ganas ni. Jadi dah jatuh disambar pula oleh burung. Kita tengok kan, maknanya kadang-kadang burung helang tu dia sambar apa-apa kan, disambar daging, disambar ikan, disambar apa kan, dahsyat. Kambing pun disambarkan kadang tu. Maknanya disambar tu, orang yang jatuh, orang yang syirik tu disambar oleh burung. Jadi lepas tu tak tahu ke mana, betapa hinanya. Kita tengok manusia sekarang kan, kadang-kadang orang yang tak beriman lah ni orang tak cerita orang tak beriman ni. Dia takut nanti dia mati. Bila dia mati nanti nama dia hilang dan sebagainya, akhirnya diberilah kadang-kadang tu derma kepada kat kira bangunan ke, kepada apa-apalah, kepada jalan, supaya apa, kekal jalan tu nama jalan dia, ataupun bangunan tu nama bangunan dia. Bangunan tak kira lah, bangunan Paul, bangunan apa kan, semua kan, contoh kan, nak kata kan, supaya apa, bila dia mati nanti kekal. 100 tahun lagi orang akan ingat, ni ada seorang nama Paul, gini lah kan. Itu maknanya orang kafir yang tak beriman, yang tak percaya kepada Allah ni, kadang-kadang ini cerita orang yang tak beriman kadang-kadang ada dibuat macam tu supaya nak kekal nama dia tu. Jadi bayangkan kalau lah, maknanya kan, ni Allah Ta'ala cerita ni, bila jatuh daripada atas tu kemudian disambar oleh burung, mana lagi kubur dia, ataupun angin bawa, Allah Ta'ala kata angin bawa ke tempat yang jauh, tak tahu ke mana jatuh dia tu. Jadi kat mana lagi kubur dia, orang tak jumpa lah maksud dia. Jadi tak jumpa maknanya macam nak kekal lagi, sedangkan kalau ikutnya dia nak kekalkan nama dia tu kan. Sekarang ni Allah. Jadi kita tengokkan sini betapa sebagaimana yang berlakulah kepada ketua-ketua Quraisy yang menentang Nabi SAW dan kemudian mati dalam keadaan kufur. Apa yang terjadi pada mereka? Apa terjadi? Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, mana pergi? Kubur dia ada? Kubur pun tak ada. Orang tak hero bukan berbanding dengan Nabi kita SAW. Tengok perbezaan yang jauh. Jadi Allah Ta'ala kata inilah perumpamannya orang yang syirik, begitulah keadaan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-32 insyaAllah. Ayat yang ke-32, Zalik. Allah Ta'ala pun sebutkan, wa man yu'azzim sya'airallah. Sekarang ni Allah kembalikan, iaitu orang Islam sepatutnya macam mana, orang mukmin sepatutnya macam mana. Itu semua Allah Ta'ala kata wa man yu'azzim, siapa yang yu'azzim, membesarkan sya'airallah. Sya'airallah ni daripada perkataan syairah, iaitu satu benda yang kita kata bahasa mudahnya ialah satu benda yang mana bila dia syiar ni ialah satu benda yang bila dia tunjukkan, bila kita nampak, bila kita tengok tu, kita ingatkan kepada sesuatu benda yang lain. Itu syiar. Macam sekarang lah kita katakan kita buat syiar sebagaimana di Brunei kata kita ada syiar dia, syiar masjid-masjid yang, jadi bila kita tengok masjid kita akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga syiar-syiar, kalau syiar yang kufur kata di tempat-tempat lain kan, apa benda kan, kita tengok orang tengok berhala, kenapa orang buat berhala besar-besar pedang kan, dia bukan nak sembah pun berhala tu tinggi-tinggi tu kan, kadang-kadang tu kan bukan nak sembah pun berhala tu, tapi nak tunjukkan syiar, ini adalah tempat, ni tempat kekuasaan kafir dan sebagainya. Jadi macam tu jadi itu syiar. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa yang membesarkan, yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah sini? Majoriti ulama menyebutkan maksud syiar Allah ni dalam ayat ni ialah maksudnya ialah unta tu. Unta, sebab orang Arab dulu mereka ni akan bawa unta tu untuk disembelih di tanah haram. Mereka bawa kan. Jadi itu dinamakan sebagai al-budnu apa al-badanah. Jadi mereka biasanya akan membesarkan syiar Allah tu, benda-benda tu. Jadi orang Islam pun diarahkan buat benda yang sama, sebab benda tu tak salah kan. Jadi maknanya akan syiar Allah tu, makna bila binatang ingatkan, mereka akan ingat ini adalah binatang untuk disembelihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata yu'azzim tu maknanya membesarkan. Maksudnya ialah kalau ikutnya kan mana tak boleh lah beri yang kurus kan, sebab itulah kan maknanya kan binatang untuk disembelih kan, yang bukan, tak boleh beri yang sebab itulah Nabi SAW setengah dalam ada hadis sebutkan, iaitu tak boleh yang buta, tak boleh yang pincang, tak boleh yang ni kan, tak boleh, dia mesti yang sihat betul-betul. Jadi itu maksud dalam maksud membesarkan, yu'azzim sya'airallah, binatang-binatang yang nak disembelihkan Allah ni, dalam satu makna yang popular di kalangan ulama tafsir, fa innaha min taqwal qulub. Allah Ta'ala kata itu adalah termasuk dalam taqwal qulub, iaitu masuk dalam takwa dalam hati kan. Allah Ta'ala taqwal qulub, takwa hati. Takwa
takwa dalam hati. Sebagaimana Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan kepada hatinya. Jadi maknanya sini ialah takwa dalam hati. Jadi apabila ada perasaan takwa kepada Allah tu, maka dia akan membesarkan apa-apa yang syair Allah ni. Tu maksud ayat daripada ayat 32. Ayat yang 33, lakum fiha, kemudian Allah Ta'ala kata lakum fiha, untuk kamu semua, fiha tu ialah pada binatang tadi tu, manafi'u ila ajalim musamma, ada manfaat-manfaat untuk satu tempoh masa yang tertentu. Maksudnya ialah sebelum daripada mereka sembelih tu, mereka nak bawa unta tu pergi ke tempat sembelih tu kan, mereka boleh gunakan, tak ada masalah. Mereka boleh ambil susu, mereka boleh tunggang unta tu. Bukan makna unta tu tak boleh nak sentuh, tak boleh nak apa, bukan. Jadi Allah Ta'ala kata sini, walakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahilluha, dan kemudian mahilluha tu maknanya ialah tempat sembelihnya, ilal baitil atiq, di baitil atiq yang kita sebelum ini telah sebutkan, iaitu maksudnya ialah rumah yang lama, rumah yang bernilai lama, iaitu apa, Kaabah lah, ataupun maksudnya lebih besar lagi ialah tanah haram tu. Jadi maknanya sebelum kamu bawa dia sampai ke tanah haram tu, kamu boleh manfaatkan dia. Walakum fiha manafi', sampailah tempoh, sehingga sampailah ke tempoh harinya, sampailah ke tempatnya, iaitu di tempat nak disembelih dia tu. Biasanya orang sembelih di Mina. Itu adalah ayat yang ke-33. Kita tengok seterusnya ayat yang ke-34. Allah Ta'ala kata walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi setiap umat itu, setiap umat maknanya umat yang beriman sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi Musa ke, umat Nabi Isa ke, umat semua-semualah, umat Nabi Ibrahim ke, semua tu Allah Ta'ala kata walikulli ummatin ja'alna mansakan, kami telah jadikan untuk mereka itu mansakan. Mansakan sini maksudnya ialah, ada dua pendapat ulama. Pertama kata ialah iaitu sembelihan korban. Maknanya semua umat dulu ada sembelihan korban ni. Bukan umat Nabi Muhammad saja, bukan kita saja ada sembelihan korban kan. Mereka pun ada, tapi cara-cara yang berbeza-beza sikit lah kan. Of course kan, harinya mungkin yang benar, tapi Allah Ta'ala kata ada mansakan, iaitu zabhan korbanan, kata dalam tafsir jalan lain, ataupun dia kata iaitu tempat korban yang tertentu. Jadi setiap umat tu ada. Yang penting ialah korban tu. Gitu. Liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Semua tu Allah Ta'ala buat. Tujuan dia apa? Tujuan supaya kamu ni mengingati Allah di atas apa yang telah direzekikan kepada kamu semua daripada binatang-binatang. Maknanya daripada harta lah. Kalau kita sekarang ni harta kan. Kita ada harta, kemudian kita beli sembelihan untuk korban tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala, kita tengok kan, Allah Ta'ala tak matikan binatang ni, tak pupus kan. Ada unta, ada sejak daripada dulu sampai sekarang. Sheep, kambing ada daripada dulu sampai sekarang. Lembu ada kan? Ada binatang yang pupus kan, tapi Allah Ta'ala tak pupuskan benda-benda ni. Jadi kita boleh tengok kan, jadi makna kita boleh bahimatul an'am, binatang-binatang yang berkaki empat ni, yang boleh disembelih, boleh dimakan ni, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, boleh kita makan, kita manfaatkan, sehingga hari ni pun kita boleh manfaatkan kan. Dan kemudian Allah Ta'ala kata untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni ingat pada Allah Taala pada binatang-binatang ni, maka Allah Taala jadikan mansakan kurban. Dan kita tak lama lagi hari raya kurban kan. Hari raya kurban kita akan sembelih binatang tu, insya-Allah kan. Semua orang yang mampu bolehlah insya-Allah kan. Dia alu-alukan sangat-sangat kan. Setengah ulama kata wajib kurban, setengah ulama kata sunat. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat lah kan, tapi mazhab Hanafi dia kata wajib untuk berkorban tu, sebab adalah hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Tapi maknanya satu benda yang sangat-sangat digalakkan. Jadi Allah Ta'ala kata fa'ilahukum, setiap umat tu ada tempat sembelih apa semua kali kan. Dan kemudian Allah Ta'ala kata fa'ilahukum ilahun wahid. 34 fa'ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu satu saja. Kamu sembelih mungkinlah ada cara dia macam ni, korban tu adalah bentuk-bentuk cara dia, tempat-tempat dia kan, tapi Tuhan kamu adalah satu. fa'ilahukum ilahun wahid, Allah Ta'ala falahu aslimu, hendaklah kamu tunduk kepadanya. Maknanya jangan tunduk kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, dan hendaklah berilah khabar gembira kepada mukhbit. Mukhbit ni asalnya daripada perkataan khabatan. Khabatan ni asal makna dia ialah iaitu tanah yang lembut tu. Tanah yang lembut. Ada yang kata juga makna dia ialah tanah yang rendah. Jadi tanah lembut, tanah rendah. Jadi ulama kata sini, apa kaitan dia mukhbitin? Mukhbitin ialah seorang yang berhati lembut, seorang yang
berhati merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna mukhbitin. Jadi Allah Taala kata beritahulah khabar gembira kepada mukhbitin, iaitu orang yang taat kepada Allah. Dalam tafsir jalan lain dia kata maksud mukhbitin ialah taat dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuailah dengan makna as-satu khabata tu ialah tanah rendah, tanah lembut. Jadi itu hati lembut orang mukmin, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini adalah tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata berita khabar gembira kepada mereka. Wa basyiri al-mukhbitin. Mukhbitin. Seterusnya ayat yang ke-35, allazina iza. Allah Taala sebutkan sifat-sifat mereka ni. Bagaimanakah orang mukhbit ni? Inilah dia Allah Taala sebutkan. Iaitu sifat orang mukhbit ni, iaitu orang-orang yang iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat mereka banyak tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan perkara yang sama, iaitu sifat-sifat orang yang baik ini, orang yang beriman, beramal soleh, orang mukhbit ke, orang muttaqin ke, mereka ini ialah orang-orang yang apabila disebut iza zukirallahu wajilat qulubuhum, rasa gementar hati mereka. Wajilat tu gementar, rasa takut. Jadi sebagaimana kita lah kan, kalau kita orang biasa atas dunia ni kan, kalau sebut nama-nama tertentu ni rasa takut. Nama pembesar ni kan, nanti aku ni, sebagai contoh lah kata, aku ni ialah anak saudara, aku ni adalah adik, aku ni abang kepada orang ni kan, itu tu member aku, tu kawan aku boleh mesej sekarang kepada dia. Kita pun naik takut kan, takut juga kita kan. Maknanya kan, kalau kita katalah kan, kalau kena tahan di polis kan, dia akan beritahu kata dia ni adalah orang gini-gini. Biasanya boleh lepas dia kadang-kadang tu kan. Sebab apa? Sebab dia ni ada kabel besar rupanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut sini kan, orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang mukhbit ni, orang-orang yang dekat dengan Allah ni, dia rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa, bila wa iza zukiral wa allazina iza zukirallahu, apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka merasai takut, wajilat, gemetar. Kemudian was-sabirina ala ma asabahum, dan kemudian Allah Taala puji lagi, iaitu mereka ni juga ialah orang-orang yang as-sabirin, was-sabirin, orang yang sabar, alama asabahum. Ulama dalam tafsir jalan lain kata minal balaya, daripada apa-apalah malapetaka yang Allah kenakan kepada dia, Allah Taala dia bersabar kan. As-sabirin. Yang kedua, yang ketiganya Allah Taala kata sebut sifat mereka ni wal muqimis solah, dan mereka ni mendirikan solat. Mukim itu maknanya menegakkan, mendirikan solat. Dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian daripada apa yang kami kurniakan mereka ini infakkan. Jadi kita tengok sentiasa Allah Taala sebut sini. Jadi ada empat perkara dalam ayat ni saja, itu ayat yang ke-35 ni, sifat mukhbitin, iaitu mereka ini adalah orang yang gementar hati apabila disebut nama Allah. Yang keduanya mereka ini sabar, yang ketiga mereka ini adalah orang-orang yang menegakkan solat, dan yang keempat mereka ini adalah orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi menginfakkan harta di jalan Allah ni, dia sama ada zakat ke ataupun bukan zakat, dia boleh jadi kan. Kalau di Mekah dulu zakat tak ada, masa Nabi SAW, para sahabat di Mekah dulu zakat ni tak ada. Zakat ni belum diwajibkan lagi, tapi ayat berkenaan dengan infak ni telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bererti bahawa infak fi sabilillah itu adalah merupakan satu kelaziman bagi orang yang beriman, maka infak ni menjadi satu, tak boleh dipisahkan dari dia. Jadi kita taklah merasai kenapa Allah Taala sebut sini berulang kali kan, mimma razaqnakum, kami yang rezekikan kepada mereka. Rezeki ni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada kita ni berada 120 hari dalam perut kan, dalam rahim. Allah Taala dah tetaplah rezeki macam ni. Jadi rezeki itu datang daripada Allah, bukannya daripada kita pandai kepandaian kita tu. Kepandaian itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu pun rezeki juga kan. Jadi Allah Taala beri rezeki pada kita. Jadi Allah Taala nak tengok kita apakah yang diberikan oleh Allah Taala kepada manusia itu, dia akan infakkan balik untuk orang lain. Infak bukan kepada Allah, bukan sampai kepada Allah. Even kalau kita sembelih pun tadi kan, bukan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pun, daging darah tu kan, yang bagaimana kita baca selepas daripada ni kan, ayat-ayat ni kan. Jadi yang sampai kepada Allah itu ialah at-taqwa minkum. Jadi keikhlasan kita, takwa kita, rasa takut kita, kenapa kita infak tu, itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu niat kita tu yang akan sampai kepada Allah tu, maksudnya ialah masuk dalam kiraan kita. Jadi Allah SWT sebut sini lagi dalam ayat 36 insya-Allah, ayat 36 ni ayat 35 ayat 36 kita tengok lagi Allah SWT kata wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Allah Ta'ala kata wal budna ni dalam bahasa Arab ialah unta tu, tetapi unta yang special, yang memang
dikhususkan untuk disembelih untuk kurban. Itu nama dia budna ataupun disebut badanah. Jadi adalah cerita yang berkaitan dengan sini ni kan. Ada apa ni kan, ada bunai, kita lupa nak sebutkan tadi bahawa kita boleh memanfaatkan, makna sebelum daripada disembelih pada hari kurban tu kan, maka dia tu boleh digunakan, bukan tak boleh digunakan. Mentang-mentang ni kita ikat dia, tambak dia, tak boleh nak sentuh, tidak kan, boleh kan. Pernah berlaku di zaman Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki tu dia tak nak gunakan haiwan itu. Jadi Nabi SAW kata, irkabha, tungganglah dia, gunakanlah dia. Kenapa kamu tak gunakan dia? Lelaki itu berkata, dia kata innaha badanah ya Rasulullah. Dia kata ini adalah binatang yang unta yang aku memang nak gunakan untuk sembelih. Tapi Nabi kata irkabha, waihak. Nabi kata, apa kamu ni, gunakanlah, manfaatkan dia. Jadi selagi mana manfaat itu tidak menjejaskan, tidak menguruskan, tidak menyakitkan, dia tak ada masalah kan. Jadi itu dipanggil al-budna dalam bahasa Arab. Al-budna itu iaitu unta yang special, yang digunakan dalam macam biasanya dipanggil budna ni, maksudnya ialah badan ni makna bertubuh lah kan, sihat. Sebab apa? Kita disuruh pilih yang terbaik lah daripada binatang-binatang ni untuk dikorbankan. Ni nak raya korbankan jadi itu nak kata budna, berbadan, kata berbadan, bersihat lah kan. Jadi macam kereta kita kalau banyak ada kereta kan, kereta banyak, ada kereta ni special untuk hari-hari yang tertentu. Itu kan, jadi kita dah special. Macam tu juga unta. Unta ni dipanggil budna. Jadi Allah SWT kata sini, wal budna ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kamu. Allah Ta'ala kata, kemudian min sya'airillah, dia menjadi syiar Allah. Kemudian lakum fiha khair, tapi Allah Ta'ala kata lakum fiha khair, untuk kamu padanya ada khair. Khair itu makna manfaat, maknanya kamu boleh ambil manfaat daripada dia, tak jadi masalah, walaupun kamu dah setkan dia ni untuk disembelih. Iaitu lakum fiha khair, untuk kamu tu ada kebaikan padanya yang boleh kamu manfaatkan. Fazkurusmallah alaiha, dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan sebutkanlah nama Allah padanya. Sawafa ni berasal daripada perkataan kita, kalau kita bahasa Melayu kita ada soft. Soft tu makna barisan, berada dalam barisan soft. Sebab kalau dululah orang sembelih unta ni, dia kena letakkan unta tu dalam berbaris. Jadi unta ni dia sembelih secara berdiri je unta tu dalam keadaan berdiri, tak dijatuhkan unta tu. Dia bukan kambing tu kecil kan. Tapi kalau orang Melayu kadang-kadang dia buat kambing lembu ni, kadang-kadang kesianlah kepada binatang, kadang-kadang menyeksakan. Sepatutnya dibuat dalam bentuk yang tidak menyeksakan binatang tu. Unta disembelih ni biasanya sangat-sangat simple, dalam keadaan berdiri macam tu je saja, disembelih macam tu je kan. Jadi Nabi SAW pernah diceritakan, Nabi telah membariskan 100 ekor unta, dan kemudian Nabi sembelih 60 ekor unta. Kemudian yang baki lagi tu Nabi beri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tu ceritanya ialah mana kan. Jadi sawaf tu maknanya berdiri. Jadi Allah Ta'ala kata fazkurusmallahi alaiha sawaf. Dalam keadaan unta tu yang berbaris tu, maka kamu sebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faiza wajabat, apabila wajabat tu makna dia jatuh unta tu jatuh dah jatuh, makna dah mati lah. Bila kena sembelih tu lama-lama dia pun jatuh lah, dia jatuh, unta tu pun jatuh. Jadi faiza wajabat, apabila unta tu dah jatuh, junubuha, makna perbaringan, junub tu makna tepi badan dia tu kena jatuh lah. Jatuh macam tu, fakulu minha, maka makanlah. Sekali lagi kita sebut di sini kan, bahawa sebelum daripada ni orang Quraisy, orang-orang musyrik ni, mereka tak nak makan, tak boleh makan, mereka terpaksa sedekah semua. Jadi Allah Ta'ala kata, tak apa, boleh kamu nak makan daripada daging kurban tu kan. Jadi yang sebaik-baiknya kau bagi kepada 3 kan. Adalah nanti kan, insya-Allah kan boleh semua sahabat-sahabat semua insya-Allah kan nak kurban ni kan, baca tentang kurban ni kan. Yang terbaiklah kita makan sebahagian daripadanya. Kemudian jadi Allah Ta'ala kata fakulu minha, makan daripadanya, tak apa. Kemudian wa at'imul qani'a, minta maaf, al-qani'a, kemudian berilah makan lepas daripada tu daging baki lagi tu, ila al-qani'a. Qani'a ni daripada perkataan qana'ah ni ialah seorang yang mana dia tak meminta, seorang yang tak minta-minta, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi Allah Ta'ala sebut qani'ah ni, kadang-kadang kita berilah juga kepada orang yang dia perlu tapi dia tak minta. Satu lagi ni wal mu'tarra ni orang yang meminta sebab dia sangat perlu, dia minta. Itu mu'tarra. Jadi kita ada al-qani'ah, al-mu'tarra. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, berilah kepada mereka. Jangan beri kepada orang minta saja, beri juga kepada orang tak minta tapi kita rasa, kita tahu dia memang perlu.
Macam itulah maknanya kan. Jadi tak semestinya orang yang tak minta tu dia tu tak perlu. Kadang-kadang dia malu, kadang-kadang dia apa kan, ataupun kadang-kadang dia ni memang qanaah kan, dia tu memang rasa bahawa dah cukup lah, tak apalah kan, tak minta pun gitu. Kazalik Allah Taala kata sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Macam itulah Allah Taala kata sakharnaha, kami telah sakhara tu maknanya tundukkan binatang tu. Unta tu besar kan, unta tu kalau kita tahu tinggi, besar, kuat kan, dia boleh berjalan. Kalau ikutnya kan, kita tak manusia susah nak sembelih dia, manusia susah ni kan, tapi dia tu macam macam rela lah kita kata kan, nak sembelih kan, walaupun dia tengok kawan dia sembelih pun dia tak kisah, dia tak lari, dia tak melompat-lompat, tak apa kan, tak malah macam kuda kan, dia kuat kan. Tapi unta dia memang Allah Ta'ala sakhara. Jadi Allah Ta'ala kata Allah lah yang sakhara. Jadi kazalika sakharnaha lakum, untuk kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-37 seterusnya, ayat yang ke-37, lan yanalallaha luhumuha. Allah Ta'ala kata bila kamu sembelih binatang tu, kamu sembelih unta, kamu sembelih apa pun kan, binatang korban tu, tak sampai kepada Allah dagingnya. Daging tu sampai kepada siapa? Daging tu sampai kepada manusia, sampai ke mulut kita, sampai ke mulut orang miskin, mulut orang yang memerlukan, mulut orang yang makan. Itu kan daging. Dan juga Allah Ta'ala kata wala dima'uha, dan begitu juga darah dia yang kita sembelih tu kan, curah tu kan, tak sampai kepada Allah tu. Bukan darah tu sampai naik kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai pahalanya ialah takwa daripada kamu. Sebab itulah tak sama. Ada orang sembelih unta tapi tak sama. Sebab apa? Takwa dia berbeza, perasaan dia berbeza, niat dia berbeza. Jadi yang menentukan ialah niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Allah Ta'ala kata at-taqwa. At-taqwa tu maknanya an-niyah. Kazalika sakharaha lakum. Allah Ta'ala kata kazalika sakharaha lakum. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut, begitulah Allah Ta'ala tundukkan binatang-binatang tu, unta-unta yang kuat itu kepada kamu semua, lakum litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu bertakbir. Itulah kita bertakbir pada hari raya, litukabbirullaha ala ma hadakum, di atas apa yang Allah telah berikan kepada kamu, berikan kamu sebagai, menjadikan binatang itu tunduk kepada kita semua, kita boleh sembelih mereka. Jadi bila kita sembelih tu, kita hendaklah bertakbir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah jadikan hari raya korban, dan kita pun bertakbir. Dan takbir hari korban dia lebih panjang lagi, lebih banyak lagi kan, daripada hari raya Aidilfitri. Sebab tu kalau bagi orang di sebelah negeri Arab sana, mereka tu, bagi mereka korban, hari raya korban lebih besar lagi daripada hari raya Aidilfitri. Kita hari raya Aidilfitri lebih besar kan. Tapi dua-dua tu adalah hari raya kan, sambutlah ya, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala sebut sini litukabbirullah, supaya kamu dapat bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, dan berilah khabar gembira kepada muhsin, orang yang baik, orang yang berbuat baik. Ayat yang terakhir insyaAllah, ayat yang ke-38 pada kali ni, pada pagi ni, ialah Allah Ta'ala sebut innallaha yudafi'u anil lazina amanu. Allah yudafi', sesungguhnya Allah itu yudafi'. Dafa'a artinya tolak, dafa'a artinya halang, tapi yudafi' artinya menghalang, mempertahankan. Ayat ini dikatakan turunnya pada awal Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mula-mula tak ada perang lagi. Perang-perang ni insyaAllah kita akan baca selepas daripada ni, iaitu muka surat 337 akan start cerita tentang perang dan sebagainya lah. Muka surat 336 ini dikatakan awal semasa Nabi SAW belum lagi berperang dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah cerita dah, dah bagi hint Allah Ta'ala ni akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Tengok kan, mereka dulu di Mekah, mereka ini diseksa, di apa dan sebagainya, tapi Islam tetap juga berkembang sehingga mereka pun berhijrah ke Madinah. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala mempertahankan mereka, jangan takut. Jadi kita sekarang juga lah, kita kata innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kalau kita beriman, kita yakin Allah Ta'ala akan mempertahankan kita, walaupun setengah daripada kita mati dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala akan mempertahankan. Ini agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, kemudian Allah Ta'ala sebut sebelum innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tak suka kepada kulla khawanin, kepada orang yang khawan. Khawan tu ialah mubalarah kepada khianat, seorang yang banyak berkhianat. Siapa yang banyak berkhianat ni?
Yang pertama kalau zaman Nabi tu orang Quraisy tu. Mereka ni khianat Khianat apa? Ajaran Nabi Ibrahim lain, mereka bawa lain. Sepatutnya buat haji macam ni, tapi mereka ubah macam ni. Tu khianat mengkhianati apa yang telah diamanahkan Allah Taala beri mereka ni, jaga Kaabah tu kan, jaga Mekah tu kan. Tapi apa mereka buat? Mengkhianat. Jadi Allah Taala tak suka. Mereka tu khianat. Tapi ayat ni bukanlah maknanya khusus untuk orang Al-Quran saja kan, untuk kita jugalah kan. Allah Ta'ala tak suka apa-apa saja kalau khianat. Tak kira lah kan khianat amanah. Sekarang ni kan kalau kita dapat jawatan, banyak orang salah gunakan. Bila dapat jawatan, gunakan jawatan tu untuk yang tidak sepatutnya kan, ataupun mengkhianati. Sepatutnya dia buat macam ni, tak buat macam ni, tapi untuk mengumpulkan harta dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan pengkhianatan. Dan kemudian kafur. Allah Ta'ala kata Allah tak suka yang pada kafur. Kafur ni maknanya orang yang mengkufuri nikmat kan, diberi nikmat tapi tak gunakan nikmat tu untuk kebaikan. Yang tadi tu khianat, menyalahgunakan. Kemudian tu kafur pula tu, dapat nikmat tapi tak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Taala dengan mengikut apa yang diletakkan oleh Allah. Jadi enjoy pula, menghabiskan duit, membazirkan dan sebagainya, itu adalah merupakan kafur. Jadi Allah Taala dulu tak suka. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk kali ini. Jumpa lagi dalam sesi akan datang, surat 337 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kepada semua insya-Allah, siapa-siapa yang nak melihat kepada semua sesi-sesi kita ada recording MP3 pun ada, kita adakan dalam Telegram, dan kemudian kita ada di YouTube kan, semua ada insya-Allah, daripada semua muka surat 1 sampai muka surat 337, dan juga muka surat daripada muka surat 348 sehingga yang penghabisan Quran itu muka surat 6 atau 4 kita ada. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak tengok tu insya-Allah boleh tengok, tekan kan, boleh buka mushaf insya-Allah tengok kan. Wallahu alam. Semua ada oleh hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.